فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Persoalan seterusnya, mengapa lafaz Dajjal tidak disebut dalam Quran? Kita tidak temu satu kalimah pun dalam Quran sebut kalimah Dajjal. Bagi menjawab persoalan ini, kami ingin memetik jawapan daripada sebuah kitab yang membincangkan berkaitan tanda-tanda kiamat. Para ulama telah menjawab persoalan ini dengan beberapa jawapan. Ada beberapa sebab. Pertama, memang Dajjal sebenarnya disebut atau terkandung dalam beberapa ayat Al-Quran, tapi dalam lafaz dan sirah umum. Antaranya dalam surah Al-An'am ayat 158, firman Allah Ta'ala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairah. Kedatangan sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu yang menjadi tanda-tanda hari kiamat. Pada hari datangnya sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu itu tidaklah berfaedah lagi ketika itu atau bermanfaat iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai iman. Jadi kalimah ba'du ayati rabbika, sebahagian daripada tanda-tanda Tuhan kamu, maka itu tanda-tanda kiamat. Keluar Yajuj wa Majuj, keluar dabbatul ard, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Allah Isa dan seumpamanya. Dalam ayat ini tidak disebut lafaz Dajjal secara jelas, tetapi tanda-tanda ayat yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah Dajjal, terbit matahari daripada barat, dan juga Dabbah. Ini disebut dalam kitab-kitab tafsir. Selain itu, di dalam riwayat Muslim terdapat sebuah hadis yang menjelaskan berkaitan makna ayat di atas. Dan ini adalah antara tafsiran yang terbaik, iaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Hadis tersebut adalah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, salasun iza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira, tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabbatul ard. Jadi ayat yang kita baca yang tadi daripada surah Al-An'am telah ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW, telah diterangkan oleh hadis Nabi, iaitu kata Nabi dalam riwayat Muslim, 3 perkara apabila ia keluar tidak akan memberi manfaat akan iman seseorang itu yang sebelumnya mereka tak beriman, atau sebelum mereka tidak berusaha untuk melakukan kebaikan pada imannya, iaitu terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, dan juga dabbatul ard yang melata di bumi. Ini hujah. Jadi kata tak ada dalam Quran, jawab dia ada secara umum, ayatul rabbik. Kemudian dikuatkan lagi dengan tafsir yang disebut dalam Sahih Muslim. Jawapan yang kedua, Al-Quran telah menyebut Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Maka dengan itu sudah memadai menyebut Nabi Isa alaihissalam yang membawa kepada hidayah daripada menyebut Dajjal yang menyuruh kepada kesesatan. Sudah menjadi adat kebiasaan orang Arab, apabila sudah memadai menyebut salah satu daripada perkara yang berlawanan, maka tak perlu lagi sebut yang lain. Jadi kisah Isa dan salah satu tugasan Nabi Allah Isa di akhir zaman adalah membunuh Dajjal, memadai dengan sebut kisah Nabi Isa. Jadi itulah antara sebab tidak disebut. Dalam bahasa mudah, sebut yang ini maka berlawanan, kira macam sebutlah. Kalau kita kata tentera Islam telah menang dalam perang Uhud, jadi tak payahlah sebut tentera kafir kalah dalam perang Uhud. Bila menang ada hak kalah. Jadi hak kalah tu tak payah sebutlah, kita faham-faham selalulah. Contoh, ataupun sebaliknya. Ketiga,
Al-Quran tidak menyebut Dajjal bagi menghina atau memperkecilkannya. Ini kerana Dajjal apabila turun ke dunia akan mendakwa ketuhanan uluhiyah dan ketuhanan rububiyah, sedangkan dia adalah manusia biasa. Oleh sebab itu Allah tidak menyebut namanya dalam Quran bagi menghina dan memperlekehkannya. Persoalan yang timbul, mengapa Al-Quran menyebut Fir'aun sedangkan Fir'aun juga mendakwa dirinya sebagai Tuhan? Jawapannya adalah kerana Fir'aun zamannya telah berlalu dan berakhir. Di samping itu juga agar kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah tersebut. Adapun Dajjal kisahnya belum berlaku dan akan berlaku apabila tiba waktu dan ketikanya. Ini dia. Kenapa Allah SWT tak sebut Dajjal dalam Quran? Jawapan yang ketiga, kerana nak berhina. Tak layak sebuah kitab suci Al-Quran Al-Karim menyebut kalimah-kalimah pengakuan kepada Nabi, kepada Rasul, kepada Tuhan. Mengaku Tuhan itu kita samakan dia masuk ke Dajjal. Lalu orang pun tanya lagi, dan cerita macam ni banyak. Macam tu banyak. Kalau kita tengok orang besar, bila dia tengok orang yang rendah ni, dia tak sebut nama pun, dia huru je. Jadi di situ nampak bahasa betapa mulianya Al-Quran Al-Karim. Dan itulah Allah hikmah yang kita kadang-kadang tak nampak dan tak untuk dapat mencapainya, melainkan dengan izin Allah, dengan kurnia Allah dan ilmu serta hikmah yang diberikan kepada kita. Kedua, rentetan daripada soalan kata tak disebutkan hina sebab mengaku Tuhan begini ni, orang tanya pula soalan kedua, baik, kenapa Fir'aun disebut dalam Quran? Fir'aun sendiri menyatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi macam mana pula? Maka dia jawab, ada 2-3 jawapan. Jawapan yang pertama, kerana Fir'aun ini dia sudah berlangsung, sudah pergi dah, sedangkan Dajjal ni akan muncul. Jadi hak sudah begini, maka kesahan dia itu sekurang-kurangnya menjadi iktibar kepada orang. Yang Dajjal ni, ya ini belum lagi muncul. Jadi dengan sebab itu dia tidak disebut dan dia dinafikan sebutannya walaupun tanda-tandanya dinyatakan. Dan jawapan seterusnya kata ulama, biasanya Allah Subhanahu wa taala sebut ni lebih kepada perlambangan sifat. Bila perlambangan sifat, seolah-olah perlambangan sifat ini akan berlaku pengulangan. Bila berlaku pengulangan, maka di situ awal-awal lagi Islam bagi tahu supaya jangan ikut macam tu. Benar Fir'aun meninggal, mati, tenggelam di air laut. Tapi akan wujud perangai-perangai Fir'aun, akan wujud sifat-sifat Fir'aun, akan wujud tindakan-tindakan Fir'aun. Jadi sifat kefir'aunan itu, yang itulah yang disebut dalam Al-Quran dengan wasafat Fir'aun itu, supaya manusia, orang beriman, jangan ikut cara perangai macam ni, menjarakkannya, menjauhkannya. Itulah sebab Fir'aun juga disebut dalam Al-Quran Karim.